Pada tahun 1977, semasa bercuti di Bali bersama keluarganya, Jane Gillespie jatuh cinta dengan putra dari kerajaan kecil Bali. Dan kisah cinta mereka seperti dongeng. Walaupun terdapat perbezaan besar dalam asal-usul dan latar belakang budaya mereka tetap berkahwin. Sejak itu, dia tinggal bersamanya di istana, dikelilingi oleh ramai pembantu. Namun, kehidupan di istana ternyata jauh berbeza daripada kisah dongeng. Bagaimanakah kehidupan Jane selepas berkahwin dengan putra itu? Apa yang telah berlaku kepada mereka selepas 45 tahun? Dan bagaimana rupa anak-anak mereka sekarang? Tonton video penuh untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran, dan tekan ikon loceng supaya Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya memuat naik video baru. Mari kita teruskan. Terdapat beberapa contoh sejarah di mana seorang gadis biasa menjadi istri kepada kerabat diraja. Seorang gadis Amerika, Hope Cook, telah berkahwin dengan Raja Negeri Kecil Asia, Sikkim, pada tahun 1963. Masako berkahwin dengan Maharaja Naruhito pada tahun 1993. Pelajar Lisa Halaby berkahwin dengan Raja Hussein dari Jordan dan menjadi Ratu Noor pada tahun 1978, antara banyak contoh lain. Wanita-wanita ini telah mencapai impian besar mereka dan bagaikan berada dalam kisah dongeng. Perkara yang sama berlaku kepada seorang gadis Australia biasa, Jane Gillespie. Hari ini, hampir tiada siapa yang tahu tentang kejadian itu. Tetapi suatu ketika dahulu, banyak akhbar barat menulis tentang perkahwinan seorang gadis Australia biasa dengan seorang putra Asia. Ia seolah-olah Jane telah melangkah ke dalam sebuah kisah dongeng eksotik, menetap di sebuah istana di surga dunia. Namun bagi Jane, segalanya tidak semagis yang disangka. Tetapi bagaimana dia bertemu dengan putra itu? Jane dilahirkan pada tahun 1953 di Sydney, Australia. Ayahnya ialah Kolonel Rollo Gillespie, yang berkhidmat sebagai setiausaha pribadi kepada Gubernur New South Wales sehingga tahun 1974. Selepas memperoleh ijazah dalam psikologi kanak-kanak, beliau mula bekerja sebagai guru tadika. Disebabkan minatnya terhadap pengembaraan dan meneroka budaya baharu. Pada Jun 1977, Jane dan keluarganya berlepas dari Sydney untuk bercuti selama 2 minggu di Bali, Indonesia. Setibanya mereka di sana, mereka menginap di sebuah hotel yang terletak di atas tanah istana diraja milik abang ipar Putera Raka. Putera Raka, seorang lelaki muda yang kacak dan gemar bertemu tetamu antarabangsa, serta berbincang tentang kehidupan dan budaya Bali, telah bertemu dengan Jane semasa mereka menginap di sana. Kedua-duanya cepat jatuh cinta dan hampir setiap hari dihabiskan bersama, lalu mendapati mereka mempunyai banyak persamaan. Namun, seperti semua percutian yang perlu berakhir, Jane dan keluarganya pulang ke Sydney. Jane kembali menjalankan tugasnya sebagai guru tadika. Tetapi dia sering dihantui oleh kenangan tentang kehidupan Bali yang tenang dan santai, terutamanya masa-masanya bersama Putera Raka. Walaupun Jane mendapat pendidikan di 2 sekolah paling eksklusif di Sydney, kehidupan bandar sebenarnya tidak pernah menarik minatnya. Namun, dia tetap berhubung dengan Raka melalui surat menyurat. Lucu bila difikirkan sekarang, tetapi pada tahun 1970-an, tiada telepon di Bali. Malah di istana pun tiada. Dia sentiasa menantikan sampul surat dari Bali. Semakin lama, dia tidak dapat berhenti memikirkan betapa bahagianya dia ketika berada di Bali. Jadi, dia membuat keputusan berani untuk meletakkan jawatan dan kembali ke Bali untuk cuti sabbatical. Apabila dia tiba, Putera Raka terus melamarnya, dan dia tidak teragak-agak untuk menerima lamaran itu. Jane berkata, "Sejak saat saya melihatnya, seolah-olah kami tidak pernah berpisah. Saya sedar bahwa apa yang kami miliki lebih daripada sekadar cinta sementara semasa bercuti." Namun, terdapat tentangan kuat terhadap perkahwinan ini kerana Putera Raka dijangka berkahwin dalam kalangan keluarga diraja. Walaupun keluarganya bertegas supaya dia berkahwin dengan seseorang dari kalangan mereka, Putera Raka tetap berpendirian teguh dan hanya mahu berkahwin dengan Jane sahaja. Keluarga itu malah mengambil pasportnya dan menyemak latar belakangnya melalui Interpol untuk memastikan identitinya sah. Nasib baik, pemeriksaan latar belakang Jane tidak menemukan apa-apa masalah. Dan pada Mei 1978, mereka berdua mengadakan majlis perkahwinan yang indah. Majlis perkahwinan itu melibatkan 4 kali pertukaran pakaian dan dihadiri oleh ramai orang dari kampung-kampung sekitar. Ibu bapa Jane terbang ke Bali untuk majlis istimewa itu. Pasangan itu sangat gembira kerana akhirnya dapat berkahwin. Selepas majlis perkahwinan,
Jane mengambil nama Putri Jiro Azri Kertiasa. Jiro bermaksud dari istana, dan Azri bermaksud sempurna. Selain itu, Jane memeluk agama Hindu. Bali kini merupakan sebuah negeri republik, Tetapi keluarga diraja dianggap sebagai penjaga agama Hindu dan sangat dihormati. Namun, sebelum ini, pemerintahan Bali merupakan satu siri kerajaan Hindu-Buddha yang pernah memerintah beberapa bahagian pulau gunung berapi Bali. Mungkin suasana romantik di tempat unik ini yang telah memikat hati gadis itu. Namun, selepas perkawinan, Jane mengalami perubahan besar dalam setiap aspek kehidupan hariannya. Pasangan itu tinggal di Albud, sebuah kampung kecil, dan terdapat sangat sedikit orang barat di sana. Walaupun dia dan suaminya tinggal di sebuah istana, ia langsung tidak semegah sebuah istana. Pada tahun 1978, malah istana itu pun tidak mempunyai kemudahan seperti elektrik atau kemudahan yang sempurna. Kediaman itu memang cantik, tetapi kehidupan seharian sangatlah primitif. Lampu minyak tanah menerangi istana, dan tiada bekalan air pipe. Selain itu, tiada telepon, jadi tiada komunikasi dengan dunia luar. Jane juga tidak dibenarkan keluar dari kawasan itu tanpa kebenaran. Jadi, kadang-kadang, dia memang rasa agak terperangkap. Selain itu, Putera Raka dibenarkan mempunyai beberapa istri, kerana ayahnya mempunyai 10 orang istri, dan dia adalah anak bongsu kepada istri ke-10 ayahnya. Namun, Jane memberitahunya bahawa dia tidak dapat melihat perkara itu akan berlaku. Selepas setahun, mereka menyambut kelahiran anak lelaki pertama mereka, Max. Dan sebelum anak lelaki kedua mereka, Vegas, dilahirkan, mereka berpindah ke Sydney. Pasangan itu mahu anak-anak mereka merasai kedua-dua budaya Bali dan Australia, serta mendapat pendidikan di Sydney. Semasa di Sydney, mereka dikurniakan seorang anak perempuan bernama Maya. Walaupun jarang melawat Bali, anak-anak lebih suka suasana di sana berbanding di Sydney. Pasangan itu mengorbankan gaya hidup diraja untuk membesarkan dan mendidik 3 anak mereka di Australia. Putera Raka terpaksa bekerja sebagai tukang kebun dan pelayan untuk membayar bil. Dan beliau sentiasa ingin kembali ke Bali. Selepas hampir 12 tahun di Sydney, keluarga itu kembali ke Bali. Pada tahun 2011, anak lelaki Putri Azri, Max, telah mengadakan majlis perkahwinan yang meriah dengan personaliti TV terkenal Indonesia, Happy Salma. Sama seperti ibunya, Max bertemu istrinya ketika bakal istrinya sedang bercuti di Bali. Majlis perkawinan itu berlangsung di Istana di Raja Ubud, di mana lebih daripada 2.500 orang, termasuk pendeta tinggi dan diplomat, menghadiri acara sepanjang hari tersebut. Perkawinan Bali adalah unik, menggabungkan kepercayaan animisme, Buddha, dan Hindu, menjadikannya tradisi yang tersendiri di Bali. Hari ini, Putera Raka merupakan ketua budaya dan agama di Albud, dan beliau aktif menjalankan tugas dirajanya. Sementara itu, Putri Azri dan anak lelakinya, Max, menguruskan sebuah restoran bernama Biku yang terkenal dengan hidangan sarapan, makan tengah hari, dan makan malam. Serta sangat dikenali kerana hidangan minum petangnya. Ada yang berasa gembira apabila berkunjung ke kafe milik seorang putri. Kini, sudah 45 tahun berlalu sejak majlis perkawinan itu, dan Putri Azri yang hampir berusia 71 tahun masih kelihatan menawan. Semua anaknya sudah berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri. Dia mengekalkan hubungan rapat dengan cucu-cucunya, sentiasa mengambil berat tentang mereka, tidak kira di mana mereka berada. Puteri Azri dan Putera Raka masih bahagia bersama. Cinta pasangan itu terhadap satu sama lain tetap kukuh seperti dahulu, setelah melalui ujian masa. Mereka masih keluar berdua, menikmati berti jagung dan menonton film bersama-sama. Kadang-kadang, mereka memberi temu bual kepada wartawan dan berkongsi kisah cinta mereka yang menyentuh hati. Walaupun Azri menghadapi permulaan yang mencabar dalam perkawinannya dengan Raka, dia tidak pernah berputus asa terhadap cinta mereka. Sejak kali pertama dia melihatnya, dia tahu dialah jodohnya. Dan selepas semua tahun ini, dia masih jodohnya. Apa pendapat awak tentang kisah cinta ini? Itu sahaja. Jika Anda menikmati video ini dan mahukan lebih banyak lagi seperti ini, pastikan Anda tinggalkan tanda suka di bawah sebagai tanda penghargaan. Dan jika Anda belum melakukannya, Anda memang patut melanggan. Langgan saluran saya dan tekan ikon loceng supaya Anda akan diberitahu setiap kali saya memuat naik video baru setiap minggu. Jumpa Anda dalam video seterusnya.